Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi bi ta'ala. Kata maksudnya ketiganya baqa, artinya wajib kekal. Wajib kekal zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, kekal yang zati, dengan makna tiada menerima adam, lawannya binasa, iaitu mustahil, dan dalilnya baharu alam. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia Dia semata masih bagi kita berada atas muka bumi Dia ni. Alhamdulillah. Beri kita nikmat Islam melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Dengan Islam Dia beri itu, Dia mudahkan kita taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Syukur Dia beri kita kehalubaan minat untuk terus nak belajar, faham, duduk dalam majlis ibadat. Alhamdulillah. Dia halubakan kita untuk belajar tauhid dan dapat makrifat. Alhamdulillah. Syukur diberi perasaan dan perasankan Allah SWT yang mentadbir kita dan takbirkan alam ni. Alhamdulillah. Dengan itu melayakkan kita menjadi sebahagian daripada umat sallallahu alaihi wasallam, disebabkan ada iman pada kita pada Allah Ta'ala dan pada Rasulullah. Alhamdulillah. Syukur kita diberi keupayaan, kesihatan, kelapangan masa dapat berada dalam majlis yang sangat mulia yang digalakkan untuk hadir oleh Rasul kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Pokok Iman. Pada sekalian kita nak sambung ni sifat ketiga. Dasar kita bicara di atas persoalan macam mana nak kenal Allah. Jadi Allah kita nak kenal dengan sifat. Allah adalah nama, setiap nama mesti ada zat yang akan dirujuk. Jadi Allah tu nama dia. Bila ada nama mesti ada Tuhan punya nama. Istilah Arab, setiap isim mesti ada musamma, setiap isim mesti ada musamma, setiap isim mesti ada musamma. Hafal sikitlah. Apa maksud isim mesti ada musamma? Setiap nama mesti ada zat yang nama itu akan dirujuk, yang zat itulah dinamakan dengan nama tersebut. Betul. Surai Melayu tu dia kena panjang sikit. Baik nama am atau nama khas. Cuma nama am kebarangkalian untuk dirujuk pada mana-mana zat dengan tidak tentu tu besar. Sebaliknya kalau nama khas, kebolehan untuk rujuk kepada zat yang dikehendaki itu dia kecil. Lagi semakin khas, lagi semakin kecil lah untuk kebolehan pergi kepada makna lain daripada siapa yang dimaksudkan. Itulah ada istilah isim, nama am, nama khas. Istilah bahasa Inggeris ada common noun, proper noun. Istilah bahasa Arab ada isim ma'rifah, isim nakirah. Kita bicara ni la ilaha illallah, Allah isim ma'rifah.
Jadi nama mesti ada empunya nama, itulah zat. Dan setiap nama, setiap zat, mana mungkin zat tanpa sifat. Yang itu pun satu benda kena hafal. Kita belajar bab-bab macam ni memang nak tak nak, suka tak suka, kena ambil istilah nama, zat, sifat. Mesti kena faham. Tak faham tu maksudnya tak belajar. Belajar pun nampak macam belajar, tapi tak belajar punya, tak faham. Jadi bila sebut Allah nama mesti ada empunya nama, itulah zat. Cuma zat Allah kita tak boleh nak kenal, pasal memang tak ditaklif untuk kenal, dan tak akan ada keupayaan kita untuk mengenal zat dia apa, rupa lagu mana, duduk di mana, buat daripada apa. Subhanallah. Bukan macam tu cara kita mengenal Allah Ta'ala. Kita mengenal Allah Ta'ala adalah dengan mengenal sifat dia, dan sifat pun takat mana kita boleh kenal. Nanti yang dengan senarai yang ada kita nak belajar ni, 13 ni adalah sifat yang telah disepakati sabit dengan akal, dalil nakli dan akli, tak boleh disangkal sama sekali. Bahkan kalau sangkal, kau nak mati, boleh jadi murtad nanti, na'udzubillah. Pasal apa? Pasal mana boleh disangkal sama sekali. Jadi kita nak belajar seterusnya ni, bila sebut la ilaha illallah, faham ni Allah dia saja ilah. Bila dia ilah, dia sempurna, zat dia saja sempurna, zat dia saja yang boleh memberikan mudarat dan manfaat, zat dia saja sempurna dari sudut zat dia, sifat dia saja yang sempurna dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Adapun makhluk, zat makhluk berhajat ke Allah, sifat makhluk berhajat ke Allah Ta'ala, perbuatan makhluk berhajat ke Allah Ta'ala, milik makhluk semua berhajat pada Allah Ta'ala. Ini dasar akidah yang memang kena faham. Jadi dia tak nak kenal Allah Ta'ala ni, nak faham apa seterusnya, mesti faham Allah kekal, makhluk semua binasa. Makhluk semua binasa, walaupun tak binasa lagi, asalnya tak ada, ni ada, binasa. Jadi binasa ni iktibar ataupun pandang pada sudut dah ada, selepas tu ada kebolehan untuk ditiadakan atau binasa. Allah mustahil binasa. Satu, sifat ketiga ni baqa. Yang lepas saya ada sebut menyambil tu huwal awalu wal akhiru. Jadi antara isyarat Quran makna seerti dengan makna baqa adalah al-akhir. Apa makna akhir? Laisa ba'dahu syai'. Arab-Arab ni sambil-sambil tu ambil lah kan? Saya ingat saya dulu saya belajar sekolah kebangsaan je pun, saya ngaji kat Masjid Surau, duk ikut ustaz-ustaz tutup guru yang duk baca kitab. Duk baca kitab ni bukan kerti Arab apa benda pun, tapi dia sebut tu kita dah biasa dengar, jadi familiar untuk kita hafal, dan memang hafal pun. Familiar, dengar tu tak asing pada kita. Nak cerita kata makhluk ni tak boleh bergerak sesuatu melainkan dengan izin Allah. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Dia dah jadi biasa dah sebut tu. Cuma bila reti sikit Arab tu, mana sebut tak betul tu, macam mana, oi, itu ada silap sikit, ada silap sikit. Ada perasaan-perasaan gitulah. Baik, asalan sebut baqa, bahasa lain dia akhir. Akhir dengan mana laisa ba'dahu syai'. Apa maksudnya? Tak binasa. Baqa dengan mana tidak akan ada penghujung wujud Allah Ta'ala. Dan baqa pun antara istilah kita jumpa ada wujud zati, kidam zati. Baqa pun baqa zati, bukan baqa li ghairi. Kita makhluk ni wujud pun li ghairi. Kidam memang tak ada kidam kat kita. Kalau ada kidam pun kidam zaman ni. Kidam dia tak ada kidam dia ghairi, tak ada. Kidam yang lepas kita ada sebut kidam zaman ni. Baqa, Allah baqa zati. Kita kalau baqa pun bukan baqa zati, tapi baqa li ghairi. Kenapa baqa li ghairi? Allah yang nak kekalkan kita, baru kita kekal. Baru kita kekal. Dia yang kekalkan syurga neraka, baru syurga neraka kekal. Asal syurga neraka makhluk,
mumkinul wujud, jaizul wujud. Allah wajibul wujud. Satu, bermula nak faham baqa, kidam, mesti balik pada wujud. Tak ada taubat dengan je lain. Nak kata apa? Tak, memang tak boleh faham, gagal. Pasal apa? Wujud tak faham, macam mana tak faham baqa? Dan baqa ni pun sebenarnya dia adalah manifestasi daripada kidam. Manifestasi, faham? Manifestasi. Hasil daripada lanjutan daripada kidam. Pasal Allah dia memang ada, sedia ada. Bila dia sedia ada, mana mungkin dia binasa? Boleh faham tak? Allah Ta'ala memang ada, sedia ada, wajib ada. Mana mungkin dia binasa? Kenapa dia tak mungkin binasa? Siapa nak binasakan dia? Dia ada pun bukan ada yang mengadakan dia. Dia memang ada. Bila dia memang ada, mana mungkin dia tak ada? Dia memang ada lah. Dia memang ada lah. Dah memang ada. Impossible boleh binasa. Macam mana boleh binasa? Dah ada pun memang ada sedia. Satu, baqa'nya Allah Ta'ala, kidamnya baqa', kidamnya Allah Ta'ala melazimkan baqa' dia. Kidamnya Allah Ta'ala melazimkan baqa' dia. Pasal apa? Mana mungkin dia boleh binasa sedangkan dia kidam? Boleh. Jatah kita lepa balik, kidam. Kenapa dia kidam? Dah memang dia wujud. Nak kata dia wujud, ada yang mewujudkan dia, tak masuk akal. Betul? Mestilah Allah sedia wujud, wajibul wujud. Mesti kidamul wujud, huwal awal. Di atas kidam dia wujud, mana mungkin dia akan binasa? Siapa nak binasakan dia? Baik. Itu yang atas istilahnya, kidamnya tu dia panggil, baqa' tu dia panggil baqa' zati. Baqa' zati maksudnya apa? Memang baqa' Allah Ta'ala tu, sifat kekal itu memang sifat yang memang ada pada dia, yang bukan kekalnya dia itu dikeranakan oleh satu kerana, tidak disebabkan oleh satu sebab. Sedia maklum pada kita, rasanya ada kita faham akhirat itu diselesaikan segala perkara, syurga kekal, neraka kekal. Antara yang kekal, kursi, arash, lauh mahfuz, qalam, malaikat penanggung arash, itu adalah yang kekal. Ruh-ruh yang Allah Ta'ala pernah bagi jadi di kalangan mukallaf ni, yang tu yang antara yang kekal. Semua ni kekal, bukan kekal li zati, tapi kekal li ghairi, ataupun bahasa lain kekal aridi, kekal yang mendatang. Allah yang nak bagi kekal, Allah kekal zati. Situ beza antara zat Allah, zat makhluk. Zat makhluk sebenarnya bukan kekal pun. Sifat yang memang kena faham, makhluk fana, Allah baqa. Allah kidam, makhluk hadis. Allah wujud, makhluk ma'dum. Cuma kita atas kaedah nak belajar dan nak ambil lanjutan daripada faham tu, kita nak rasa kita asal tak ada, Allah bagi ada kita. Yang ada kita mungkin harus semua dalam ketentuan dia, semua dah sabit dalam ilmu dia dan keputusan dia. Kat kita di atas kita tak tahu apa dalam ilmu dia, apa yang dalam iradah dia. Wajib kita bergerak, wajib kita bertindak berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kebenaran ataupun larangan tu mesti kena belajar apa dia yang sepatutnya kita boleh buat, dan kena faham apa yang kita kena tinggal. Yang wajib syar'i, belajar, faham apa perkara yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad SAW, mesti memperbenarkan dia, ikrar dengan lidah dan tasdik di hati, dan dah faham macam mana amalkan dengan anggota. Itu proses iman kita. Ni kita dalam proses nak faham iman apa? Iman dengan Allah Ta'ala. Macam mana ataupun kaedah-kaedah disiplin supaya jangan salah faham siapa Allah Ta'ala. Satu atas kita duduk bicara ni, bila sebut Allah, nama mesti dia akan bermula di situ. La ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah. Allah nama. Dan nama ni apa sifat dia? Sifat dia sifat ilah. Cuma sifat ilah ni bahasa mudah sebut. Sepatutnya Allah dia ada sifat uluhiyah, baru dia panggil sifat. Ilah dia nama lagi, nama am. Tapi maksud dia ismul wasfi, isim yang menunjukkan makna sifat.
Pasal la ilaha illallah maksudnya Allah lahu uluhiyatun. Allah sabit bagi dia sifat ketuhanan. Yang tu sikit. Yang tu nak pandai ilah, uluhiyah. Macam kita sebut Rasul, Rusuliyah tak ada. Nabi, Nubuwah, Arab, Arabiyah, Melayu, Wiyah. Kan saya sebut bahasa-bahasa macam tu kan. Syaitan, Syaitaniyah, Insan, Insaniyah, Malakun, Malakiyah, Iblis, Iblisiyah. Apa tu? Iblis nama satu zat, Iblisiyah sifat. Jadi Allah tu nama sesuatu yang bersifat ketuhanan. Nama khas dia ilah. Nama khas Allah. Bila Allah bersifat dengan uluhiyah, insan bersifat dengan insaniyah. Kalau umum bahasa makhluk bersifat dengan makhlukiyah. Itu disiplin belajar. Belajar apa macam ni? Ni belajar macam ni ada istilah disiplin lughah, ada disiplin uruf. Disiplin ni juga adalah disiplin syarak. Disiplin ni juga adalah disiplin akal. Panjang tu kalau saya sebut satu-satu disiplin tu. Ambil telan dulu. Nak ngaji satu-satu tu panjang. Saya cerita semua lagi. Takut tak tercapai, tak tergarap. Kalau boleh baling macam saya baling batu kat selut tu tak apalah. Apa dia? Diam tapi baling batu, biar baling batu macam kat selut tu. Jangan mengaji macam baling kat buluh. Satu tak lekat. Bisingnya lebih. Satu tak lekat. Ni ngaji diam. Tanya semua. Apa beza ilah, uluhiyah? Ilah ni isim. Uluhiyah wasfi. Faham ha? InsyaAllah. Best. Steady. Jadi nak sebut apa? Allah dia bersifat uluhiyah. Makhluk bersifat makhlukiyah. Atas kita bicara macam ni, Allah bersifat baqa, makhluk bersifat fana. Jadi sedarlah fananya kita. Yang lepas pun saya ada sebut CP yang ulama dah ajar kita. Tak mana tu, setiap makhluk dia tak akan kekal sifat dia pada zaman yang kedua. Sepatutnya yang tu disebut dalam bab ni, tapi dah sebut lepas awal lagi. Makhluk dia baharu. Saya nak hurai yang tu pun pasal hari tu yang lepas saya sebut alam ni baharu alam. Apa makna baharu? Al-hudus wa tajaddud. Apa? Taghayyur, berubah-ubah. Makhluk semua berubah. Setiap detik dan saat akan berlaku proses perubahan. Cuma perubahan tu ada yang nampak, ada yang tak nampak, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi tak ada makhluk yang dia akan kekal, sifat dia akan kekal, zat dia, sifat dia yang kekal pada zaman kedua, pada waktu kedua. Istilah waktu kedua sama ada second ataupun per second. Maksudnya lagi kecil sebelum saat lagi. Milisecond, bohpilah bahasa gitu. Pun sentiasa duk berubah. Cuma perubahan tu kita sedar tak sedar, perasan tak perasan. Yang ni yang kita nak belajar, nak faham. Dengan kita belajar ilmu tauhid ni, nak mengenal dengan hakiki, hukum akli. Apa dia? Makhluk sebenarnya berubah. Siap. Ambil ya. Nak berubah tu, berubah apa? Makhluk sentiasa berubah ke arah binasa. Semua makhluk. Kalau ada yang tak biasa, yang tu yang special, yang dikenaki oleh Allah Ta'ala, yang Allah tak binasa. Itu je. Tapi atas nama makhluk sentiasa berubah. Makhluk takkan kekal pada zaman kedua. Tu kena hafal tu. Lain kali saya tanya tak tahu, saya sepak tu. Makhluk, zat dia dan sifat dia takkan kekal pada zaman kedua. Kena hafal kataan tu. Pasal tu lah sifat makhluk. Tu sifat kita tu. Semalam Jumaat, potong kuku tak? Potong misai tak? Ya ada misai lah kan? Ada bulu-bulu yang kena potong, kena cabut kan? Betul kan? Kuku potong tak? Cuma taklah potong hari-hari. Kalau misai kena potong hari-hari, kalau simpan sebulan,
Oh. Sebut macam mana? Janggut pun kalau hari-hari kena potong, jenuh kita. Sebaiklah 40 hari sekali kan. Itu kan. Kalau nak potong pun, ada orang janggut tak ada nak potong, tak tumbuh pun. Seleh ni, seleh ni, seleh ni. Itu yang tak tumbuh, yang tumbuh, jangan. Nak cerita macam mana ni? Semua makhluk sentiasa dalam keadaan berubah dan berubah dia tu ke arah binasa. Lepas tu saya ngaji, antara guru hantuk kepala saya kesedarkan kita siapa, apa dia? Jangan duk berasa kita ni kekal lah kan, apa dia? Kalau katalah kita dapat duduk rumah baru, macam mana? Mula je duduk, mulalah saat binasa dia. Beli kereta baru, orang kata apa, koyak plastik. Tapi kalau dah sampai loan kena riba, tak payahlah angan-angan nak beli kereta koyak plastik, tak payahlah. Istilah koyak plastik tu boleh kereta baru lah. Boleh sekian yang padat lah. Janji boleh naik. Tambah PKP ni tak boleh pergi mana pun. Sadar lah. Beli Ferrari pun boleh dalam apa, koordinat 10 km ya Allah. 10 km. Tak ada nak tekan price punya. Habai. Kena atas balik. Bukan koordinat, radius 10 kan, radius 10 km. Alah, 10 km. Tak payah belilah kita Ferrari apa tu, Alphard lepat apa bayar. Dah. Motor cabut kayu basikal sampai radius 10 km. Sikitlah saya sebut itu, nak cerita apa? Terus ada orang lah beli kereta-kereta koyak plastik tu. Kalau nak kalau boleh beli plastik wrapping tu. RM16 tu. Balut. Tak pakai koyak plastik. Saya buat lawak bodoh sikit, tak gelap tak apa tu. Tapi saya nak cerita apa, walaupun beli kereta baru keluar kilang koyak plastik, macam mana? Bermulalah saat binasa dia. Bahkan kalau tak pakai pun macam mana? Dia akan melalui proses binasa. Walaupun tak pakai. Kita pun sama, binasa. Setiap detik dan saat kita, dia sedang menghampirkan kita pada saat binasa. Lagi kita hadam, lagi kita renung, baru kita sedar, aku ni binasa. Allah Al-Baqi, Anta Al-Baqi, Anta Syafi, Anta Kafi, Anta Al-Wafi. Itu yang kita zikir tu kan. Ya Latifu Ya Kafi, wahai Tuhan yang Latif. Apa maksud Latif? Dia tak segera bagi azab sekalipun kita banyak dahaka pada dia. Kalau nisbah dahaka lah, kalau dia bagi segera cash, ramai dah muka babi dah kita ni. Muka monyet, jadi monyet terus pun ada. Macam Bani Israel dulu, yang terbalik bumi ramai dah. Tambah yang duk khianat, duk gila dunia pun ni, habis kena telan bumi, habis dah. Tapi pasal apa tak kena cash macam tu? Ya Latif Latif tu. Ya Latif Ya Kafi, wahai Kafi. Dialah cukup yang kita duk PKP pun makan dia. Yang tak ada makan, kebal lah bendera. Tu pun dia pun tak bagi kebal bendera. Saya tak tahu, saya pelik sikit ada orang tak bagi kebal bendera tu. Pelik semua lah. Pula tu orang agama pula tu. Ayo pelik. Saya kena buat kena sikit. Asal lah. Dia kata putus asa. Takkanlah kebal bendera tu putus asa. Tu ikhtiar nak maklum ke orang. Satu cadangan diberikan untuk kata awak dah putus bekalan, duit tak ada, nak minta malu. Memang ada manusia yang ada sifat pemalu dia sangat tebal. Walaupun anak tak makan 2-3 hari, dia pun tak makan 3 hari. Namun nak menyembah, minta ke orang ni, sorry lah. Tuan-tuan tak bisa jumpa, saya tak tahu. Saya bisa jumpa tuan-tuan. Satu kewajipan pemerintah, bila pemerintah, kita punya kewajipan pun sama juga kan. Apa dia? Jangan menunggu orang meminta-minta baru kita bagi bantuan. Pasal tak semua orang perangai dia meminta-minta lah. Bukan nanti isi borang baru bagi. Kaedah dia macam mana? Kita yang pergi cari siapa yang sepatutnya berhak menerima pembahagian dan diberi bantuan. Kita yang kena cari siapa sepatutnya kena beri bantuan.
Jangan yang tak tahu, ramai manusia yang memang dia ada sifat malu yang sangat besar. Dia tak akan ada perasaan nak meminta-minta kepada sesiapa pun sekalipun dia sangat berhajat. Quran memaklum macam tu kan. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Ada orang yang memang dia meminta, dan ada orang yang mahrum. Maksud mahrum ni apa? Maksudnya orang yang ditegahkan daripada dapat pendapatan dan dia tak meminta-minta. Dia tak minta pun. Tak ada, diam. Tak ada. Nak minta, menyembah, nak isi borang, pergi hantar, tidak sama sekali. Saya tak kata orang lain, saya tak ada sifat tu. Saya tak ada sifat tu. Sifat apa? Itu saya pernah cerita lah kan. Itu yang saya ngaji almarhum Tok Guru Patih. Serupa. Pasal pegawai takbir agama suruh diisi borang takmir. Asalnya ada guru takmir mengajar masjid, ada kekosongan, orang tak minta, syarat dia mesti ada tauliah. Masa tu Perak ni guru-guru bertauliah tak ramai lagi kan. PTA lagi lah cadangan dekat arwah Tok Guru minta lah. Guru takmir pasal ada kosong, nak minta tak isi borang, tak boleh. Tak boleh bagi izin saya isi. Dia orang nak isi. Lulus. Dah lulus, mengajar sebulan 800. Sekarang lah kan, sekali mengajar dia bagi 100. 8 hari apa yang dia bagi allowance. Allah syarat nak dapat ni kena isi borang. Lah ni pula nak isi borang kena tanda tangan Tok Imam, kena tanda tangan pengurusi. Macam mana? Agak-agak Tok Guru isi tak? Saya tak mau. Pengurusi masjid pun meluat tengok tu. Tapi dia buat prosedur macam tu. Saya berhenti langsung dia tu ambil. Macam apa? Meluat lah. Macam guru kafar apa kan? Sobat guru kafar apa kan? Guru kafar? Ada guru kafar? Tak ada kan? Ni lah, kena isi borang tuntutan macam ni. Betul? Ini belajar ni. Isi. Ni PDPR ni buat tak buat? Ada buat latihan tak? Isi. Kena hantar. Tak hantar tak ada, tak dapat duit. Tu pun sabit ada orang tolong isi. Saya tu yang saya tak masuk sekolah kapal. Dia orang kata sekolah kapal dia kosong ni. Tak pasal aku. Tak payah. Saya nak cerita apa? Ada orang yang memang tak pernah meminta-minta, tak ada perasaan meminta-minta. Tuan tahu ramai tuan-tuan sebenarnya. Satu ada yang kita tengok tak makan 3-4 hari. Baru ni saya tengok adalah dia orang duk share dalam WhatsApp apa kan. Dalam radio tu dia cerita bendera putih lah apa kata dia. Oh, sampai menangis. Dia pergi rumah orang tu, kata dia anak dia dah 2 hari tak makan. Sampai menangis dalam radio. Oh, saya tak tahan, kata dia, tengok anak dia dah 2 hari tak makan. Saya terus beli makanan segera, bagi dia makan. Saya tak boleh, sedih sangat dia tengok. Tak minta pun. Handset pun tak ada, kredit pun tak ada, duit pun tak ada, line pun tak ada. Maksudnya ada orang macam tu. Walaupun dia bagi peruntukan banyak, bantuan ni B40 apa. Ada orang tak tahu pun peruntukan tu. Termasuk saya. Saya pun tak tahu peruntukan tu. Baru ni ada jumpa seorang, pasal saya duduk Kelah Hulu itu kan. Kena PKPD itu kan. Anak-anak apa ramai sana, ada yang tak boleh kerja, ada yang tak boleh mengajar apa. Rupanya duduk dalam pagar jarang pula. Duduk dalam pagar kawat tu, pagar PKPD tu, 14 hari tu boleh minta allowance tu. Menjejas pendapatan. Bagi ada rupanya. Ada orang tu main hamba Allah tu main jumpa saya, kata dia, "Ustaz, tak tahu ke?" Tak pernah saya tahu pula. Kalau tahu pun dia hantar orang, tak teringin saya isi orang. Tak apa, saya isikan orang untuk Ustaz. Bagi saya isi, bagi saya dah isi, bagi saya alamat, apa kita minta itu, nombor akaun, nombor telefon. InsyaAllah saya buat untuk Ustaz. Isteri Ustaz, anak Ustaz yang terjejas, istilahnya terjejas dalam PKPD. Jadi tuan-tuan minta lah dapat PKPD banyak-banyak, dapat duit banyak. Cicak pun kata betul. Saja saya buat lawak bodoh gitu lah kan. Apa cerita ni? Macam mana boleh cerita situ ah? Kita makhluk ni fakir, wahajat, binasa, rosak, hancur, miskin, lagi kereta kan. Setiap makhluk ni menuju saat keminasaan.
Yang tu menyambil kono jauh. Patah balik. Nak faham apa? Allah kekal, kita ni binasa. Ya Latif, ya Kafi, ya Syafi, Anta Allah. Engkau lah nak sembuh besar kali. Allah sembuhlah hatiku, penyakit banyak ni. Penyakit tok su, penyakit tok leh, penyakit tok tan, banyaknya. Penyakit Cik B pun satu hari juga. Cik Boh tu Cik Boh, lembu, bodoh. Cik Boh, ni bahasa orang tua kan. Nak jadi Cik Boh boleh Cik Boh. Lain daerah, lain bahasa kampungan ni. Dengar lah bahasa kampung yang saya lalu jumpa tepuh-tepuh tu. Nak pakai tak pakai, masuk dalam kampung dewan dengan hidup macam pasal. Asal nak cerita, kita ni binasa. Sedarlah Allah baqa zati. Kita ni tak salah lepas baqa tu. Memang baqa aridi, baqa li ghairi. Tak payahlah. Macam apa? Dia akan menghilangkan rasa berhajat ke Allah Ta'ala. Tentu ulama kita ajar apa? Allah baqa, mustahil fana. Fana tu siapa? Kita lah fana tu. Setiap detik dan saat. Makhluk ni zat dan sifat dia tak akan kekal pada masa yang kedua. Yang tu kena hafal tu. Hafal tu memang kena faham. Ya Allah, aku binasa. Ni duk kau tua. Makin hampir ke mati. Makin menunggu hari. Menunggu hari apa? Menunggu hari nak mati. Tak tahu bila. Untuk nak buat apa? Bagilah aku bersedia sentiasa dengan ada iman padamu, Tuhan yang Maha Esa. Maku Engkau lah Maha berkuasa. Tiada apa yang ada pada aku melainkan semua limpah kurniamu belaka. Carilah bahasa. Saya lah ni, saya tak tahu kenapa saya jadi passion bersajak macam ni. Ni pasal kot dulu pernah mengaji dengan Tunggul Raja Ghazali tu. Dia passion tu kan. Dia jenis bahasa. Dia nak kata macam mana, cara dia bercakap tu saya tertarik. Dia bersahaja je cakap benda tu. Saya pun bukan saja buat-buat, dia jadi ada nak susun macam tu. Bukan saya pergi hafal siap-siap skrip apa tak. Astagfirullah. Jadi nak cerita apa ni? Nak kata sifat ketiga yang mesti kita faham pada Allah Ta'ala, Allah baqa ya. Bahasa lain wal akhir ya. Apa nak akhir? Laisa ba'dahu syai', tak ada siapa selepas dia. Pasal dia akhir. Itu maksud akhir. Saya dah tunjuk dah lomba lari apa tu kan. Tu yang ngaji sekali dengar faham tu ambil terus. Allahumma salli ala sayyidina tu. Baik. Jadi itu yang dia kata baqa dengan mana wajib kekal. Pasal dia sebut baqa tu maksudnya sifat wajib pada Allah Taala baqa. Satu dia terjemahkan wajib kekal. Wajib pun wajib akli, bukan wajib tu dengan mana wajib syar'i dengan mana Allah wajib kekal. Kalau dia tak kekal dia berdosa. Bukan makna macam tu lah bodoh. Bodoh. Apa makna wajib kekal? Dia mesti kekal, tak terima akal, impossible dia binasa. Jadi yang kekal ni apa? Zat Allah, sifat Allah. Bahkan atas kita bicara kidam tu asma Allah memang kekal lah. Tapi atas selalu itlak dia pakai zat, sifat. Allah zat dia tak berubah, sifat dia tak berubah. Tak berubah sama. Nanti khas kita akan belajar sifat-sifat yang memang ada di zat Allah Ta'ala. Sifat dia tak berubah sama langsung. Hidup dia bukan makin hidup, subhanallah. Sifat apa? Kuasa dia makin, bukan semakin berkuasa, subhanallah. Ilmu dia bukan dia semakin menambah ilmu pengetahuan, subhanallah. Memang perfect. Apa? Originally. Kidam lagi, sedia kala lagi, qadim lagi, segala sifat dia kamil. Zat dia kamil, sifat dia kamil. Kita ni asal kita macam mana? Naqis. Tu kalau nak sebut kamil lawan dia naqis. Apa maksud naqis? Serba kekurangan. Ni hidup kita asal mayat. Itu kita. Bahkan bukan saja mayat, ma'dum. Disebab mayat akan jadi mayat.
Kalau dalam Quran sebut innaka mayyitun wa innahum mayyitun, huwallazi yuhyikum thumma yumitukum, dialah yang menghidupkan kamu kemudian dia mematikan kamu. Kalau dah sebut hidup lepas tu mati, mati maksudnya cabut roh. Kalau kata Allah Ta'ala dialah yang menghidupkan kita selepas daripada matinya kita, mati hidupkan kita selepas mati, kalau yang tu bukan bab akhirat, menghidupkan selepas mati. Mati itu dengan mana asal kita tak ada, dia yang ada dengan kita. Itu usul-usul tafsir sebut pilah sekali lalu. Tujuan nak bagi sebut apa? Nak bagi kenal kita ni ada macam mana? Bukan ada Allah yang bagi ada. Ni asal kita binasa, ni dia yang masih kekalkan kita tak binasa. Dia yang masih bagi sihat kat kita kalau ikut kita. Kalau dia bagi kita mati, mati dah. Kalau sakit, sakit dah. Ni sihat, semua limpah kurnia dia, alhamdulillah. Ni tauhid yang nak bagi dapat. Allah. Banyak kita kena duduk mikir, merenung, zikir, selawat. Itu jalan-jalan untuk memudahkan kita ingat Allah Ta'ala. Paling besar orang muda-muda. Orang tua-tua zikir tak heran. Tapi kalau tua pun tak boleh zikir, bermasalah. Kalau orang muda-muda boleh berzikir, insya-Allah sampai tua dia akan berzikir. Kalau orang muda-muda boleh taat pada Allah Ta'ala, ni special. Tapi kalau muda-muda ni main game, tu memang perangai. Tapi ubah perangai. Kalau muda-muda memang dah tak ada, ingin dah main-main benda-benda lara ni, alhamdulillah. Tu kurniaan besar Allah Ta'ala bagi. Memang tengok main game, bodoh bapak ni, mati hidup balik, mati hidup balik. Main apa? Astagfirullah. Orang waras akan jadi begitu. Dia masalah, dia ada orang tak waras ni, salah. Saya paling benci tengok budak-budak main game bodoh macam tu lah. Lompat mati, lompat lagi, lompat, mampu lagi. Kata apalah main game macam ni. Main game kalau ada misi ke apa, cari, sedap je kan, cari sesuatu. Kalau nak main game lah kan. Ni main game, pada saya istilah main game bodoh, main game tak bermanfaat. Bahkan main game yang manfaat, yang boleh membina akal pun, kalau ikut ada ulama bahan macam-macam lah, macam mana pun, carilah yang istilahnya boleh membina cara berfikir. Ini lembab. Itu yang main game lembab, otak lembab. Nak buat kerja dengan bilik bersepah, nak lipat selimut pun tak boleh, nak lipat tempat tidur pun tak boleh, bantal pun tak tersusun, baju pun berlonggok, kain pun letak berlonggok tepi. Tak ada langsung kepala otak wawasan untuk simpan, tengok teratur, susun, bersih. Tak ada. Kenapa? Kepala otak lembab. Tak ada kau nak tengok yang ni ke, yang ni kotor, yang ni apa, yang ni tak elok, yang ni bersih, binatang banyak, ni serangga, ni masjid, nak kena jaga kebersihan. Tak ada, otak lembab langsung, bodoh tahu. Bingungnya. Dia kesan dia tu lah, tengok lah. Orang otak lembab, dia punya keliling ni pun lembab je, dia akan lembab, bodoh tahu. Tegur pun, kita suruh satu perkara, dia suruh satu perkara tu lah. Tu pun tak siap-siap. Tu kata, terani yang kau buat kerja. Astagfirullahaladzim. Punya lama 3-4 jam tu, kita kata kot boleh habis. Itu je buat kerja. Apa lembab? Apa tak buat apa? Pelik. Punca dia main benda lembab. Bila kalau tak main benda lembab, dia akan lembab situ. Semua lembab. Tak nampak cara orang matang dan cerdik. Itu saya kata kalau orang cerdik ini, dia kata apalah bodoh main game macam ni. Bagilah cerdik sikit. Kalau nak main pun, mainlah permainan yang cerdik. Kalau saya nak guna bahasa itu. Main permainan yang ada kemahiran, memanah apa. Kemahiran tu ni. Tapi janganlah main tu main-main. Pada habis. Bagi 5 euro, 5 euro. 1 euro RM30. Dan 5 euro 150. Satu hari 5 euro. Mampu tak jaga pula tu. Orang nak main ni semua tengok kebolehan euro hilang macam mana. Tu saya kata main bagi ada akal. Saya nak syarah aku tu sikit. Bab ketuhanan faham lah. Alhamdulillah. Ni hak bengong tak kerti yang kata binasa ni. Jagalah jangan bagi sebab-sebab kebinasaan tu. Nak main panah ni kita nak target ni. Tengok target ni. Rupa target belakang tu hutan melantara. Piu habis.
Cari 4 jam cari tak jumpa. Macam cari kapal tenggelam dalam laut Jilin Selatan, apa nak jumpa? Itu laut Jilin Selatan kalau lautan Hindi. Nak cari arrow sebatang, dia punya apa? Sayap dia pula ni hijau pula. Mana nak jumpa? Sama dia kemo kan. Dia punya tu hijau, batang dia hitam. Nak jumpa kan? Sebab hitam. Batang hijau, serupa macam rumput. Nak letak pun orang dah kira dah. Bodoh baru beginner, takkan 40 meter. Puh, hilang. Duduk depan-depan tu, talak dulu. Puh. Ambil jarak sikit. Puh. Bagi ada akal. Sikitlah saya sebut kan. Saya pun memanah juga pasal saya mula-mula memanah, tak ada orang ajar pun memanah macam mana. Tapi lah pasal kita mengaji Tok Guru pernah ajar kan, dia kata bagi berakal, main pun jangan main-main. Main sampai jadi pemain. Dengan tu lah. Tak cari try nak saya mana tuan-tuan lari saya tembak nak kena tak kena. Nak try boleh. Tapi pakai baju tebal-tebal siap-siap lah. Tak payah gitulah tak saya lari. Saya lama tak pegang panah ni kan. Tapi nak cerita macam tu kita punya cara berfikir. Tembaklah dekat dulu. Betul tak? Jauh. Boleh tak duduk satu target kita tu. Dia memang grouping tu ada. Sekumpul tu. Tapi tak kena tepat, tapi sekumpul. Okey, sekarang kau tukar cara kau lihat dan cara kau target. Pasal kau targetnya tu memang kena situ, kena situ, kena situ, kena situ. Maksudnya kau dah ada kemahiran, pegang tu dah betul, tarik pun dah betul, kekuatan tu dah sama. Apa yang tak betul? Cara kau pandang target tu. Sekarang selalu tengok tadi atas tu tepat kan. Sekarang kau naikkan sikit kalau duduk di bawah. Kau naikkan sikit. Try tau. Puh. Okey. Alhamdulillah. Try sekali lagi. Okey. Waktu tang kiri kanan pula tengok. Kalau kiri kanan nak mana? Semua kena tengok. Belajar sesuatu yang menyebabkan jadi cerdik. Waktu buah 10 langkah kat belakang. Hilang. Lajak tak boleh lagi. Maksudnya kemahiran tak ada lagi. Tak boleh try satu kali kedua. Tengok terlajak atas. Okey, turun bawah sikit. Kau nak target apa? Line nombor apa? Okey, kena. Tarik sekali lagi. Kalau yang tadi dekat dah betul, belakang ni mula-mula memang tak boleh lagi lah. Pasal tak tahu lagi. Main kali kedua, kali ketiga dah tahu dah cara nak letak macam mana. Nak tengok apa? Okey. Okey, siap. Tarik. Makin lama makin laju. Baru pergi belakang ni. Baru pergi belakang ni. Saya tak pernah ada orang ajar memanah macam tu. Saya buat macam tu. Pasal Tok Guru ajar cara berfikir. Dia kata bagi cerdik. Saya paling jauh 90 meter saya mana. 90 meter. Ni dah lama tak manah, tak boleh dapat tu kan. 90 meter. Yang mana? 90 meter apa? 2 tiang elektrik ke? Tiang elektrik satu-satu apa? 50 meter. Entah lah, hantar lah kan. Kalau jauh-jauh kalau kena pakai teropong lah pula. Dulu yang saya teropong. Okay. Lagi jauh lagi kena pegang steel. Lagi kena mata, lagi bukan lebih bengkok asal ni. Kalau tergetu lah. Main bagi jenis kredit. Main game bodoh tu, duk bodoh tu lah. Mata pun rosak. Ini mata boleh tengok dekat ni, dia macam ni tak? Tengok kitab sikit. Tengok. Okey. Jangan tidur 5 minit mengaji lain lah. Main game tak lain lah. Nak cerita binasa tu. Binasa. Allah. Baik. Jadi Allah wajib dia kekal zat dia, sifat dia. Takkan ada sebarang penambahan atau pengurangan pada sifat dan zat Allah Ta'ala. Satu kita tak bahas sifat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala macam mana rupa, tidak. Subhanallah. Satu kita jumpa nanti atas prinsip
ke depan nanti insya-Allah, bukan jauh dah pun, tentang mukhalafah ni. Nanti jumpa tentang situ. Yang kalau Wahabi, dia mula-mula belajar tu bab ketuhanan. Allah duduk di arah, Allah ada muka, Allah ada tangan. Dia belajar tu dulu. Dia bukan belajar macam kita, wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil awadi, sekian min nafsi, dia tak belajar tu. Wadaniyah dia tak belajar tu. Dia tak belajar itu. Saya ada kawan-kawan saya yang bukan sekawan, anak murid pun ada. Kawan anak murid duduk pondok. Sebelum tu ada yang sekolah menengah, ada yang pernah pergi college, ada waktu pergi mondok Zat. Ngaji pondok okey dah. Lepas dah dapat tawaran. Agak saya nak sebut tawaran je dah. Tawaran pergi Madinah, betul. Lah ni saya tak tahu dia dah habis tak habis. Lama dah. Ada seorang tu mula-mula tahun pertama dia pergi, dia balik. Masa pergi belajar Madinah semua free ya. Semua free. Balik mau pergi semua boleh claim free lah. Istilahnya mewah lah. Tahun pertama dia pergi balik, jumpalah kami. Sembang macam mana mengaji sana. Mengaji best, cakap Arab 10 tahun boleh pergi tengok Mekah, Madinah. Oh sedap lah di sana tu. Mengaji macam mana, ada Wahabi tak? Kata dia ada jugalah sikit-sikit. Tapi insyaAllah boleh jaga lagi kata dia. Boleh tahu dah. Ni Wahabi ni. Okay, tak apa. Tahun kedua balik, tengok macam lain lah, nak jumpa kita tak apa nak jumpa dah. Ni dah lama tak jumpa ni, tak tahu apa cerita. Astagfirullah. Jagalah. Nak sebut Wahabi dia tak belajar itu. Memang tak belajar itu. Kalau belajar je sifat 20, hari-hari kena kutuk. Asy'ari sesat, Abu Hasan Asy'ari sesat, Abu Hasan Asy'ari sesat, Abu Hasan Maturidi sesat. Sesat. Ni Jahmiyah sesat. Khawarij sesat. Abu Hasan Asy'ari Jahmiyah. Abu Hasan Asy'ari apa? Sesat. Abu Hasan Asy'ari Khawarij. Kelepak. Hari-hari. Ni bukan cerita ni. Cerita geng-geng yang pernah pergi Madinah ni. Bila tahun kedua dia cerita hari-hari kena belasah. Hari-hari kena belasah. Memang ada guru ni hentam je. Ngaji Asy'ariyah Maturidah macam kita mengaji. Hari-hari hentam. Mana tak jadi Wahabi. Satu, jangan boleh ada sebarang kepercayaan untuk orang-orang mengaji Madinah. Jaga sikit lah. Kadang-kadang mula-mula tak terserlah, tapi belakang lama-lama kita akan nampak siapa dia. Orang tak kenal, tak tahu. Baik. Allah. Jadi asal nak sebut kaedah kita belajar macam ni, kita tak belajar macam mana nak detailkan zat Allah. Mana boleh. Walaupun kata muka-muka yang layak, subhanallah, tidak ada. Salah lah, sesat cara belajar gitu. Macam mana? Subhanallah, Allah sabit zat. Itu ayat kita sebut. Zat ni macam mana? Tak sebut zat dia ada muka, zat dia ada tangan, zat dia ada mata. Salah besar syarah mengaji tauhid ni tu. Zat dia ada muka, zat dia ada tangan, zat dia ada mata, tapi zat dia ada muka, ada tangan, mata yang layak dengan dia, tak serupa dengan mata kita. Jadi maksudnya dia pun ada jasad, ada muka, ada mata, cuma mata dia lain pada mata kita. Tapi ada mata. Macam tu faham Tuhan. Mampu Sekalipun bunyi yang layak dengan Allah Ta'ala, tapi faham tu tak layak, bahkan dah sesat awal dah. Sekalipun dia bukan murtad di atas kaedah dengan jazam, walaupun tak jadi murtad dengan sarih, tapi dia ada syibih dan tak kena gaya, memang boleh jadi murtad sungguh pasal salah faham dalam bab ketuhanan. Tu ada bab-bab kita dah bercara dulu, bab-bab boleh jatuh agama tu pasal faham ketuhanan salah. Jadi kita belajar macam mana? Ni tambah atas nama istilah ni, kita belajar sifat salbiah ni, nak menafi dan menolakkan apa yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Mustahil baharu, mustahil binasa. Kita pun cerita situ lah. Siap? Jadi maksud kata wajib kekal ni apa? Tiada menerima Adam. Tiada menerima tiada. Maksud tiada menerima binasa. Itu maksud dia. Jelas? Maksud mudah, tak susah mana tu. Dan lawannya binasa. Istilah lawan, opposite daripada baqa, fana. Fana ni mustahil pada Allah Ta'ala. Jadi apa sifat Allah Ta'ala? Mustahilnya fana itu. Kemustahilan binasa tu sifat dia. Itu pun ada pelajaran belajar istilah-istilah Arab tu, saya biarkan dulu.
Iaitu kata dia mustahil. Binasa ni mustahil pada Allah Ta'ala. Baik. Dalilnya, apa dalil kekal Allah Ta'ala? Baharu alam. Apa makna baharu? Berubah. Macam tu kena faham berubahnya kita tu. Berubahnya kita mendalilkan bakoknya Allah Ta'ala. Pasal apa? Allah mustahil bersifat dengan sifat khas, khususiah bagi makhluk. Berubah-ubah bukan sifat Tuhan. Berubah sifat makhluk. Bila makhluk berubah dan makhluk berubah dia ke arah binasa, Allah mustahil berubah, Allah mustahil binasa. Makhluk punya keadaan dulu, itulah mendalilkan Allah Ta'ala baqa. Boleh? Kayak lalu itu. Kita asal tak ada, boleh ada. Tak adanya kita boleh ada tu, itulah mendalilkan Allah memang ada, sedia ada. Mustahil ada yang mengada dia. Pasal kalau dia pun ada didahului oleh tiada, ada yang mengadakan dia, dia dengan kita sofut. Subhanallah. Sedangkan kita dah belajar awal, apa dia? Dua zat, zat Allah, zat makhluk. Mesti zat Allah, zat makhluk sangat beza. Beza macam mana? Beza yang sangat beza. Ni ada, ni tak ada. Kita belajar awal-awal dalam bab wujud. Kita dah istilah belajar dengan istilah wahdatul wujud. Pasal apa? Wajibul wujud satu aja. Makhluk asal tak wujud, atau istilah makdum. Makhluk jaizul wujud, mumkinul wujud. Siap. Jadi beza macam mana Allah Ta'ala makhluk? Sangat beza. Sangat beza. Jadi makhluk dia tak berubah-ubahnya makhluk dan boleh binasanya makhluk. Allah mustahil berubah-ubah dan mustahil binasa. Jadi kalau mustahil berubah, mustahil binasa, apa sifat dia? Baqa. Ya. Itu kaedah berdalil. Itu kaedah berdalil akal. Berdalil akal ni sama tak dengan Quran? Sama. Quran kata apa? Wa yabqa wajhu rabbika. Kekallah zat Tuhanmu. Ya. Makhluk kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk atas muka bumi ini binasa. Siap. Itu dalil Quran. Jadi sama tak dalil akal kita sebut ni dengan Quran? Sama. Alhamdulillah. Dalil akli, nakli. Ni kidam kot saya tak sebut itu. Kidam Allah sedia kita baharu. Quran sebut wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Manusia ni lam yakun syai'am mazkura. Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al-mutaqaddim, dialah al-mutaqaddim wal muakhir. Siap. Kalau dalam hadis, kalau bab akidah Allah Taala kata, Rasulullah kata apa? Kana Allahu wa lam yakun syai'un mahu wa huwal ana ma alaihi kan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Allah Taala ni memang ada, tak ada siapa pun bersama dengan dia masa sabit ada dia, itulah qadim tu. Wa huwal an, sekarang ni ma alaihi kan, macam mana dia dulu, macam itulah sekarang, tak pernah berubah. Satu kalau sebut hadis apa Quran banyak kot kita nak faham, nak hafal tu. Tapi atas kaedah apa, ambil je. Faham dah ada, alhamdulillah. Apa dia? Allah baqa, kita fana. Me fana he baqa. Ngaji Urdu kan. Saya tak ingat. Me fana he baqa la ilaha illallah. Pergi Urdu dia ada nasyid dia. Aku ni binasa, Allah ni kekal. La ilaha illallah. Ilah ni Allah. Tak mana sifat ilah dia? Dia baqa, aku fana. Nanti kita buat lagu Melayu pula. Rajin nanti tuan-tuan buat, nyanyi kat saya. Nak ikut rentak mana, terpulang. Nak ikut lagu burung kakak tua ke apa? Ni pasal burung kakak tua, macam mana? Burung kakak tua. Allah sifat baqa, kita sifat binasa. Binasa, binasa, kita binasa. Saja main lagu sikit, Ada geng-geng kaki lagu ada. Banyak orang jumpa insya-Allah. Situ dulu. Keempatnya mukhalafatuhu lil hawadis. Soal. Baik.
ada sel-sel baru bina apa tu. Itulah binasa tu, berubah-ubah tu, sentiasa berubah. Setiap detik saat ni kulit kita ni ada hak rosak, ada hak hancur, ada hak baru buat. Darah kita ni ada dibina di susun tulang dan dibinasakan di hati. 24 jam, 20%. Tak berhenti. Jadi maksudnya apa? Ada hak baru, ada hak binasa. Baru pun nampak baru, sebenarnya kau mati. Dia akan pergi, ada binasa. Yang ada binasa, ada binasa. Tak faham binasa situ Walaupun baru ada tu bukan nak menunjukkan dia kekal. Ada tu baru, lepas tu dia akan ada tempoh jangka hayat dia sampai satu saat dia binasa. Tu makhluk semua dengan keadaan itu. Ada bermula saat binasa dia. Bila? Atas ketentuan Allah Ta'ala. Ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Pandang pada sudut asal tak ada, baru ada. Bila baru, dia akan binasa. Itu sifat kita. Tak ada, baru ada. Betul ada, binasa. Habis. Habis hal kita. Taghayyur. Taghayn yara. Ya tasydid. Taghayyur. Mutaghayyir. Tentu kalau kita belajar bab air, ada air mutaghayyir, air bubuh gula manis. Air apa? Mutaghayyir. Mana? Ada tu. Taghayyara, taghayyaru, taghayyuran. Taghayyur. Jumpa surah nanti senang bahasa Arab ni. Nanti kita belajar surah insya-Allah. Banyak hari yang cuti kita ni. InsyaAllah esok boleh ngaji balik. Ada saya punya kerja dah siap. Yang tu pun bahan dah habis. Alhamdulillah sikit je lah pun nak tampung ada yang tak habis hujung tu. Kau ada kerja lain tu ke depan lah. Jadi esok ada sambung ngaji Nahwu Saraf insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika. Awadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.